Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali Ustaz ucapkan kepada murid-murid semua, selamat menunaikan ibadat puasa pada tahun ini. Moga-moga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna yang mungkin. Okey, bersyukur kita ke hadirat Ilahi kerana pada hari ini merupakan 17 Ramadan yang selalu kita sambut, merupakan satu perayaan ataupun satu kebesaran, hari kebesaran dalam Islam, iaitu hari nuzul Al-Quran, iaitu hari penurunan Al-Quran. Jadi sebelum ini Ustaz Sufian telah mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan sejarah nuzul Al-Quran, dan pada hari ini pula Ustaz ingin menambah beberapa perkara berkaitan dengan adab kita sebagai manusia, iaitu hamba Allah, adab dengan Al-Quran. Okey. Jadi sebenarnya perkara ini seharusnya diambil berat oleh semua umat Islam, tak kala ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, iaitu yang pertama haruslah kita menjaga adab-adab dengan kitab suci ini. Menjaga adab dengan Al-Quran sama ada untuk membaca, menghafal dan bertadabbur, ibarat menjaga adab dengan Allah, memandangkan kitab Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Moga-moga dengan menjaga adab dengan Al-Quran dapat dipermudahkan lagi proses penghayatan terhadap kitab suci Al-Quran ini. Jadi di sini Ustaz ingin menyatakan beberapa perkara berkaitan adab-adab dengan Al-Quran. Antaranya yang pertama ialah memilih waktu yang terbaik. Memilih waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Okey. Membaca Al-Quran ini merupakan satu ibadat. Maka waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran ini ialah 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam ini kita ambil antara waktu pukul 3 ke pukul 4 atau pukul 2, 3, 4 pagi. Okey. Yang itu kita sebut sebagai akhir malam, 1/3 akhir malam. Jika terlepas, bacalah pada waktu malam. Dan jika terlepas juga, bacalah waktu subuh. Dan jika terlepas juga, bacalah pada waktu pagi. Dan jika tidak sempat untuk semua waktu yang disebutkan tadi, maka bacalah di waktu yang kita mempunyai kesempatan. Jadi di sini janganlah kita biarkan satu hari dalam hidup kita berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Jadi Ustaz sarankan, bacalah Al-Quran itu dalam satu hari walaupun dengan satu ayat, kerana ia merupakan satu ibadat. Yang kedua, adab yang kedua, memilih tempat yang terbaik. Memilih tempat yang terbaik antaranya ialah rumah Allah, surau, masjid, musalla. Merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini, maka ia merupakan tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Selain daripada itu, kita bolehlah membaca di tempat yang sunyi dan jauh daripada gangguan, terutamanya hiburan. Turut dianggap sebagai tempat yang terbaik untuk bersama dengan Al-Quran. Begitu juga jika kita berpeluang, kebun juga merupakan tempat yang terbaik untuk memandangkan suasananya, menjadikan pembaca begitu hampir dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Walau bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan untuk kita membaca Al-Quran di tempat awam yang ramai manusia, seperti di stesen bas, dalam LRT, di restoran. Namun suasana yang hirup
menyukarkan proses bertadabbur, memandangkan tadabbur memerlukan suasana yang tenang. Yang ketiga, memilih cara duduk yang terbaik. Cara duduk yang terbaik ialah duduk tasyahud. Walau bagaimanapun ini bukan bererti kita perlu duduk tasyahud sepanjang membaca Al-Quran, namun hanya pada awal sahaja, mungkin 5 minit pertama untuk sekadar mengambil berkat, kemudian tukarlah cara duduk yang dirasakan selesa. Yang keempat, bersuci. Bersama Al-Quran menuntut pembacanya agar dalam keadaan bebas daripada hadas besar maupun hadas kecil. Walau bagaimanapun ini hanyalah adab sesetengah mazhab yang mewajibkan jika sukar untuk berwuduk tidak menjadi kesalahan membaca Al-Quran, manakala buat perempuan yang didatangi dengan uzur syar'i, mereka masih boleh membaca Al-Quran untuk tujuan belajar dan menjaga hafalan. Seterusnya kita pergi kepada adab yang kelima, iaitu bersuci dalaman. Bersuci dalaman di sini bermaksud suci dalam menjaga hati, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan. Ramai di kalangan manusia seperti kita semua sangat mengambil berat dalam menjaga adab luaran seperti berwuduk, menutup aurat, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Namun mereka lupa bahawa dalaman juga perlu dijaga. Telinga yang tidak disucikan setelah mendengar kata-kata yang tidak elok, mulut kita tidak disucikan setelah berbicara perkara yang fasik, dan hati yang tidak disucikan daripada penyakit takabur, hasad dengki, benci. Jadi bagaimana cahaya Al-Quran ingin masuk ke dalam diri kita? Itu maksud kotoran dalaman. Jadi bagaimana kalau dalaman kita tidak bersih, manakah mungkin cahaya Al-Quran boleh masuk pada diri kita? Jadi di sini sebelum kita membaca Al-Quran, ambillah beberapa saat untuk kita beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum kita menyelak helaian Al-Quran. Moga-moga dengan keinsafan tersebut, hidayah Allah akan datang dan kefahaman serta penghayatan kita kepada Al-Quran akan lebih mudah, insya-Allah. Yang keenam, menghadirkan niat dan ikhlas. Menghadirkan niat dan ikhlas. Walaupun membaca Al-Quran itu adalah ibadat umum, tidak menjadi masalah untuk berniat. Ini kerana niat itu asalnya ialah menyatakan tujuan sesuatu itu kerana lillahi ta'ala. Termasuklah membaca Al-Quran. Ini kerana ada yang membaca kerana ingin menunjukkan kelunakan suaranya. Ada juga yang membaca kerana diupah, dan pelbagai lagi. Justru itu ada baiknya sebelum membaca Al-Quran, kita mendatangkan keikhlasan pada diri kita. Yang ketujuh, membaca isti'azah dan bismillah. Apabila disebut ibadat, pasti tidak akan terlepas daripada gangguan iblis dan syaitan. Untuk itu Allah telah menyeru agar manusia apabila ingin membaca kitabnya, memohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam berdasarkan kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fashtahidu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat 98. Untuk membaca Al-Quran dari awal surah, bacalah isti'azah,
yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Manakala jika membaca bukan di awal surah ataupun membaca satu dua ayat, memadai dengan membaca isti'azah iaitu a'udzubillah. Jadi murid-murid boleh ya. Okey, ini baru nombor 7. Okey, nombor 7. Jadi ada beberapa lagi perkara berkaitan dengan adab bersama dengan Al-Quran. Okey, kita pergi kepada yang ke-8. Seterusnya yang ke-8, bebaskan diri daripada kesibukan dan hajat. Yang ke-8, bebaskan diri daripada kesibukan dan hajat. Seperti ibadat solat yang dituntut agar kita tenang daripada sebarang gangguan fizikal. Begitu juga dengan Al-Quran. Penuhilah hajat-hajat badan seperti makan ketika lapar, minum jika haus, membuang air ketika berhajat, dan urusan-urusan lain yang boleh mengganggu proses pembacaan kita dengan Al-Quran. Ini kerana Allah juga berhajat kepada fokus dan khusyuk di kalangan pembacanya seperti mana menunaikan solat. Faham ya? Okey. Jadi maknanya kita ni nak baca Quran, kita nak baca Quran, jadi waktu itu kita rasa lapar, kita makan dulu. Kita selesaikan dulu urusan-urusan yang boleh mengganggu kita untuk membaca atau fokus pada membaca Al-Quran. Rasa nak kencing, pergi kencing dahulu. Rasa nak makan, makan dulu. Rasa nak minum, minum dulu. Selesaikan yang perkara-perkara yang harus, kemudian barulah kita boleh fokus kepada pembacaan Al-Quran. Okey, seterusnya yang ke-9. Yang ke-9, membesarkan Al-Quran. Membesarkan Al-Quran, okey. Ramai orang membaca Al-Quran. Betul kan? Ramai orang membaca Al-Quran. Namun tidak ramai yang terkesan dengan kitab ini. Puncanya ialah apabila membacanya, mereka merasakan ianya sama seperti bacaan-bacaan buku yang lain. Okey? Mereka rasakan seperti membaca novel, seperti rasa membaca buku komik, seperti membaca buku-buku ilmiah yang lain, surat khabar. Okey, pada hakikatnya Al-Quran itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti mana kita kagum dengan makhluk Allah, maka Al-Quran itu sendiri lebih wajar untuk dikagumi, memandangkan ianya adalah kalam Allah. Justru itu hadirkanlah, okey, tolong hadirkanlah perasaan kagum dengan kitab suci ini. Perasaan ini juga perlu dipupuk dengan meluaskan pembacaan kita terhadap ijaz Al-Quran, iaitu karya-karya yang membicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Yang ke-10, berhenti pada setiap ayat untuk bertadabbur. Berhenti pada setiap ayat untuk bertadabbur. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Okey, faham ya? Kena faham Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, namun untuk ditadabbur agar diambil peringatan padanya. Begitu juga ukuran kesan Al-Quran pada diri seseorang, bukan kerana jumlah khatam. Okey, bukan kerana jumlah khatam beliau dengan Al-Quran, bukan juga kerana hafalannya semata-mata, namun sejauh mana dirinya bertadabbur, mengikut dan mengamalkan apa yang disebut dalam Al-Quran. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Maksudnya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf itu, iaitu bangsa Arab, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelum ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2.
Ayat ini menerangkan mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaumnya, yakni kaum jahiliyah, iaitu agar dapat dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah. Tidak sekadar bacaan, namun ayat-ayat tersebut digunakan untuk menyucikan hati mereka, mengajar serta mendatangkan hikmah. Semua itu menunjukkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca semata-mata, namun untuk memberi peringatan kepada manusia. Justru itu, demi mendekatkan diri dengan Al-Quran, pilihlah Al-Quran yang berserta dengan terjemahan, kerana ia akan memudahkan proses memahami dan menghayati ayat-ayat yang terdapat dalam kitab tersebut. Hakikatnya pada zaman kini terdapat banyak terjemahan, banyak ayat surah-surah, ayat-ayat naskah-naskah Al-Quran yang mengandungi pelbagai terjemahan di pasaran yang menarik persembahannya untuk orang awam. Ada yang disertakan dengan hukum tajwid, diletakkan dengan tafsir ulama ringkas, dimasukkan juga dengan hadis-hadis dan pelbagai lagi, yang semua itu adalah rahmat kepada pembaca agar tidak hanya membaca, bahkan bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, yang ke-11. Yang ke-11, murid-murid, melahirkan perasaan. Bagaimana kita nak melahirkan perasaan? Perasaan. Al-Quran ini mendatangkan berita gembira, dan dalam masa yang sama juga kitab ini memberi peringatan dan ancaman. Semua itu adalah ganjaran dan balasan buat manusia apabila mereka dikembalikan kepada Allah kelak. Yang patuh pada Tuhannya dijanjikan ganjaran syurga, manakala yang sebaliknya bakal dihumban ke neraka. Justru itu, dalam membaca Al-Quran, antara adab dengan kitab suci ini ialah perlu melahirkan perasaan tak tala membaca ayat-ayatnya. Apabila bertemu dengan ayat-ayat yang memberi ancaman azab, maka takut dan menangislah serta berdoalah agar dijauhkan daripadanya. Manakala apabila kita bertemu dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang nikmat di syurga, bergembiralah dan berdoa agar kita termasuk di kalangan orang-orang yang terpilih. Seterusnya, yang ke-12. Yang ke-12, merasakan ayat-ayat Allah berbicara dengan kita. Okey, merasakan ayat-ayat Allah berbicara dengan kita. Dalam kita membaca Al-Quran, seharusnya kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kita akan dapati ayat-ayatnya seakan-akan berbicara dengan kita. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memberi peringatan kepada mereka dengannya, dan juga kepada mereka yang sampai, iaitu manusia selepas itu. Surah Al-An'am ayat yang ke-19. Ini bererti Al-Quran tidak hanya berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sesiapa sahaja yang dapat membaca kitab ini, mereka perlu menyedari bahawa Al-Quran sedang memberi peringatan, menegur, menyindir, memberi nasihat dan memberi berita gembira. Hakikatnya, peringatan Al-Quran sentiasa jelas buat pembaca. Sebagai contoh, perkataan-perkataan yang mengandungi seruan ya, yang bermaksud wahai. Ketahuilah bahawa Al-Quran sedang memanggil kita. Ambillah masa untuk memerhatikan ayat-ayat tersebut. Jadi yang akhir sekali, yang ke-13. Yang ke-13, diam dan mendengar Al-Quran apabila dibacakan ayat. Diam dan dengar betul-betul Al-Quran apabila dibacakan ayat. Walaupun adab ini diletakkan yang terakhir, namun ia adab yang paling penting.
Ini kerana Allah sendiri yang menegaskan berbanding adab-adab yang lain yang merupakan tafsiran ulama. Apabila mendengar ayat Al-Quran, hendaklah dengar dengan teliti dan diam. Sebagaimana dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan diam. Moga-moga kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Adab ini jarang dijaga. Adab ini jarang dijaga, bahkan tidak ramai yang mengetahui. Ia bukanlah sesuatu perkara yang sukar untuk kita fahami. Bayangkan jika anda sedang berbicara dengan seseorang tentang perkara-perkara yang penting, tiba-tiba ada yang datang menyampuk, pastinya ia adalah gangguan yang kurang menyenangkan. Betul tak? Okey, kita sedang bersembang dengan kawan-kawan kita. Okey, tiba-tiba datanglah kawan yang lain menyampuk. Menyampuk. Jadi macam tak seronok, kan? Tak seronok bila kita bersembang. Okey, macam orang kata apalah apa nama ni? Tak payah nak menyebut lah apa semua kan. Jadi kita rasa macam terganggu. Justru begitulah samanya dengan Al-Quran. Bahkan lagi biadab. Okey, Ustaz boleh anggapkan sebagai satu perkara yang biadab, memandangkan pembaca Al-Quran itu sedang berbicara dengan Tuhannya, dan Tuhannya itu sedang memberi peringatan untuknya. Maka tidak hairanlah Allah menyebut siapa yang diam dan mendengar Al-Quran, balasannya ialah mendapat rahmat. Dengan rahmat ini, dirinya mudah memahami Al-Quran, mudah menghafalnya dan mudah untuk mengamalkannya. Dan rahmat ini juga menjadikan dirinya sentiasa diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu saja ya. Setakat itu antara 13 adab yang Ustaz nyatakan di sini. Jadi sama-samalah kita, sebagai satu peringatan untuk Ustaz juga, peringatan untuk anda-anda, untuk murid-murid semua, agar sama-samalah kita mengikuti adab-adab yang dinyatakan sebentar tadi dalam kita untuk membaca Al-Quran. Okey. Jadi bila kita menganggap, kerana apa? Kerana bila sesuatu membaca Al-Quran itu kita jadikan ibadat, besar ganjaran pahalanya. Dan juga yang penting sekali, kita nakkan apa dia? Nakkan rahmat daripada Allah. Jadi setakat itu saja daripada Ustaz. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.